Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak PK Mutiara. Baik, selamat kembali ke sekolah untuk PDPR Hari Baru Persekolahan. Baik, Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 4. Kita akan masuk tajuk baru iaitu Unit 6 Kelestarian Alam. Jadi semua boleh rujuk muka surat 96 dalam buku teks. Okey, 96 dalam buku teks. Baik, dalam tajuk ini kita akan membincangkan kitar semula bahan buangan aluminium. Okey, kitar semula bahan buangan aluminium yang akan fokus kepada mengenal bahan aluminium dan ciri-ciri barang aluminium. Apakah dia aluminium tadi? Baik, sebelum tu tajuknya kelestarian kan. Jadi apa maksud lestari? Lestari ni ialah bermaksud kekal dan tidak berubah. Maksudnya lestari ni sesuatu yang kekal dan tidak berubah. Contohnya keadaan hutan ataupun keadaan laut ataupun keadaan alam sekitar yang kekal dan tidak berubah walaupun ada benda-benda ataupun pembangunan yang berlaku di sekelilingnya.
Maksudnya, contohnya Bandar Tenggara ni walaupun ada banyak kilang, walaupun ada ramai penduduk, tetapi Bandar Tenggara masih lagi lestari. Kita punya udara di Bandar Tenggara masih lagi nyaman. Pokok-pokok masih lagi banyak. Suasana masih lagi hijau. Tak ada pencemaran. Itulah maksud lestari. Okay? Maksudnya tidak ada apa-apa yang berubah walaupun banyak benda-benda lain yang berlaku. Walaupun ada banyak benda yang berubah, tapi keadaan alam sekitar di suatu kawasan itu tidak berubah. Dia kekal. Itu maksudnya lestari. Boleh faham? Okey, saya harap boleh fahamlah. Lestari maksudnya tidak berubah, kekal walaupun ada apa-apa berlaku di sekeliling. Sebarang perubahan di sekelilingnya tidak akan memberi kesan kepada alam sekitar. Itu maksud lestari. Kalau pembangunan lestari, maksudnya satu pembangunan yang dirancang tanpa melibatkan kemusnahan yang banyak. Okay? Contohnya dia nak buat highway. Nak buat highway tengah-tengah hutan. Contoh nak buat highway tengah-tengah hutan. Pembangunan lestari maksudnya pokok-pokok yang ditebang untuk buat highway tu memang kawasan yang buat jalan aja. Keliling-keliling tu semua memang tak ditebang. Dijaga supaya tetap tumbuh, tetap tegak. Itu maksudnya. Pokok-pokok yang ditebang bukan tak boleh tebang. Ditebang hanya untuk beri tempat kepada highway tu aja. Kat sini je yang dia potong. Alamak, terlebih. Okey. Yang sebelah sini pokoknya masih lagi hijau. Sebab tu kadang-kadang awak tengok setengah highway tu, kalau pernah lalu lah, tepi tu hijau je, tengah-tengah ni je ada highway. Itu maksudnya pembangunan lestari. Dia buat sesuatu pembangunan tu tanpa menjejaskan sangat alam sekitar. Okey, macam mana kita nak pastikan alam kita sentiasa lestari? Okey, dengan mengambil tanggungjawab untuk melindungi dan mengekalkan keindahan flora dan fauna tu. Okay. Kita kena bertanggungjawab lah. Nak buat pembangunan semua tu, kita kena rancang betul-betul. Supaya flora dan fauna ni tidak musnah. Flora apa? Flora ialah tumbuh-tumbuhan. Toing, 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 toing. Buruk pula rasa. Okay, tumbuh-tumbuhan tu tidak bunga pula. Flora ni ialah bunga, tumbuh-tumbuhan. Fauna ni ialah haiwan. Okey, flora ni tumbuhan, fauna ni ialah haiwan. Harap boleh faham lah. Okey, kita kena lindung flora dan fauna, tumbuhan dan haiwan di suatu kawasan supaya ia tidak musnah walaupun kita mengalami proses pembangunan. Okey, cara lain untuk mencapai kelestarian alam ni ialah melalui kitar semula. Melalui kitar semula, kita kena ingat lagi lah. Saya harap awak ingat lagi, kita ada 3 jenis tong. Tong biru, tong coklat, tong jingga. Tong biru ni untuk kertas, tong jingga ni untuk barang-barang kaca, dan tong jingga untuk barang plastik dan aluminium. Jadi, tajuk kita hari ni, kitar semula aluminium, masuk dalam tong yang mana? Tong yang mana, Rejab? Bagus. Tong jingga. Okay, tong jingga ni untuk bahan buangan aluminium. Okay, sebut cerita aluminium. Aluminium, kenal tak aluminium ni macam mana? Okay. Aluminium ni ialah, senang cerita, bahan buangan pula. Aluminium ni ialah bahan-bahan berasaskan besi. Bukan besi yang berat tu. Okey, dia memang sejenis aluminium ni ialah jenis logam yang tersendiri. Yang memang digali. Okey, aluminium ni kita tak dapat kat pokok, tapi kita dapat kat tanah. Kita kena lombong aluminium ni. Salah satu sebab British datang ke tanah Melayu dulu untuk dapatkan biji timah. Biji timah tu buat aluminium lah. Okey, biji timah yang ada dekat negara kita dulu yang dicari oleh British,
dicari di Lombong gunakan kapal korek, gunakan apa nama dulang-dulang semua tu. Okey, itu biji timah tu untuk buat aluminium. Dia bukannya besi sebab biji timah ataupun aluminium ni sifat dia pertama ringan. Besi kan berat. Okey, aluminium ni ringan. Kalau awak tengok tin minuman Coca-Cola, tin minuman yang awak beli tu, okey, kalau dia kosong, dia ringan. Okay, dan tidak mudah berkarat. Sebab tu dia penting untuk bahan makanan. Sebab dia tak berkarat. Kalau berkarat, kalau awak makan, dia bahaya. Okay. Kemudian dia tahan lasak. Tahan lasak ni bukannya maksudnya dia tak tak rosak. Dia cuma tahan aja. Kalau kita baling dia kuat pun dia pecah juga. Tapi kalau setakat sikit-sikit tu dia okey lah. Tu maksud tahan lasak. Dia tak mudah pecah. Konduktor haba yang baik. Konduktor haba ni maksudnya apa? Dia sangat peka terhadap haba. Konduktor haba ni dia boleh menyampaikan haba ke seluruh kawasan. Sebab tu aluminium ni pun orang guna untuk buat kuali. Okey, untuk buat kuali. Kuali mak awak yang berkilat tu dalam tu ada campuran aluminium. Kenapa kita kenakan kuali untuk masak? Sebab kuali tu dia konduktor haba yang baik. Bila kita masak, seluruh kawasan kuali tu akan panas dan dia boleh memasak. Bukan satu tempat aja panas. Kalau satu tempat je panas, tahun bila nak masak? Okay, jadi bila gunakan kuali, dia adalah konduktor haba yang baik dan makanan awak akan cepat masak. Seterusnya, ia tidak mempunyai bau. Okay, aluminium ni tidak ada bau. Dia memang kalis bau lah. Berwarna putih keperakan. Okay, dia berwarna putih silver. Okay, aluminium. Dan tidak bermagnet. Ini memang sifat-sifat dia lah. Tidak bermagnet. Maksudnya, bila kena magnet dia tak tertarik. Dan dia tidak tertolak. Jadi dia sangat bagus untuk simpan makanan. Dan memang kebanyakan bahan-bahan aluminium ni kita guna untuk simpan makanan. Tapi ada juga untuk buat benda lain. Buat kuali, buat barang-barang dapur. Sebab dia konduktor haba yang baik. Jadi dia sangat bagus digunakan untuk memasak lah. Okay. Jadi saya harap dah boleh faham apa ciri-ciri aluminium ni. Aluminium ni bahan yang ringan, mudah digunakan, tidak berkarat, tahan lasak, cantik. Dia silver kan, dia cantik, shining. Tu ciri-ciri dia lah. Okay. Bahan buangan daripada aluminium. Ni contoh-contoh yang saya tunjukkan. Ada dalam buku teks muka surat 98. Okay, yang pertama tin minuman. Tin minuman ni macam biasa. Tin sardin awak, tin makanan apa-apalah, tin susu. Semua dalam tin makanan. Kalau dia tak ada label, dia belum ada label barangan, macam ni lah rupa dia. Warna keperakan ni. Silver. Okay, cantik. Okay, yang kedua tin minuman. Tin minuman ni biasa kalau awak beli minuman dekat dalam vendor machine, mesin gelendong tu, vendor masukkan duit, lepas tu dia turun, kedeng, mesin gelendong. Itu sebenarnya nama dia vendor machine. Okay. Ini memang buat daripada aluminium sebab dia tahan lasak, dia jatuh pun dia tak pecah. Kecuali dia jatuh kena pam, pecah lah. Kalau jatuh sikit-sikit tu manja-manja tak ada apa. Okay, seterusnya tin susu juga dibuat daripada aluminium. Tin makanan haiwan. Kalau tin macam ni bukan makanan haiwan je. Makanan kita pun dalam bungkusan macam ni juga. Okay, bekas aluminium. Ini biasa kalau beli kek kan. Bekas makanan aluminium. Keranjang aluminium. Ataupun biasa orang panggil aluminium foil. Kan, awak kat rumah tak panggil keranjang aluminium. Mak, keranjang aluminium satu. Mak kau pun, apa benda keranjang aluminium tu? Kalau panggil aluminium foil, tahu pula. Keranjang aluminium. Keranjang aluminium ni biasa digunakan untuk memasak. Okay? Untuk buat bakar bakar ikan. Letak dalam aluminium foil, lepas tu masuk dalam oven. Ataupun letak atas api. Kita buat barbecue. Macam tu. Kemudian, contoh seterusnya adalah penutup botol. Okay? Ini biasa kita gunakan buat main cepek. Okay, penutup botol ni biar kalau dulu banyak dalam minuman botol lah. Sekarang ni kalau kita jumpa cuma pada botol kicap je saya nampak sekarang. Kalau dulu memang banyak lah pada botol-botol minuman. Sekarang banyak pada botol
kicap. Okey, botol aerosol. Botol aerosol ni botol reset. Segala benda yang ada gas dalam tu, botol reset, botol deodorant, botol apa lagi? Minyak wangi yang spray-spray tu. Tu nama dia botol aerosol. Botol aerosol ni memang buat daripada aluminium. Seterusnya ialah sudu dan garpu. Ni memang buat daripada aluminium juga. Campuran aluminium. Dia bukannya 100% aluminium. Dia ada campuran aluminium. Kuali pun sama. Dia ada buat daripada campuran aluminium. Sebab kalau aluminium 100%, dia akan lembik macam ni. Sebab ciri dia memang dia tahan lasak. Tapi aluminium bukannya bersifat keras. Dia kena ada campuran. Barulah dia boleh jadi keras macam ni. Untuk kuali dan periuk. Okey, dia memang ada campuran aluminium sebab tu dia berkilat. Tetapi dia tak semestinya keras. Jadi dia ada campuran. Jadi semua bahan-bahan aluminium ni semua barang-barang aluminium ni ada campuran aluminium. Okey. Sebenarnya ada beberapa lagi contoh. Seperti skru. Okey. Seperti apa nama lagi? Ada lagi lah beberapa bahan-bahan yang memang dibuat daripada aluminium tu. Tapi yang penting awak tahulah bahan buangan utama yang dibuat daripada aluminium adalah seperti contoh-contoh yang diberikan. Okay? Tin makanan, tin minuman, tin susu, bekas makanan, aerosol, botol aerosol, keranjang aluminium dan sebagainya. Okay? Kalau ada soalan boleh tanya saya dalam Telegram. Itu sahaja pelajaran hari ini, iaitu mengetahui contoh-contoh bahan aluminium, mengetahui ciri-ciri aluminium dan juga kelestarian alam dan kaitannya dengan gitar semula. Okey, sehingga kita berjumpa dalam kelas yang akan datang. Selamat maju jaya. Assalamualaikum.